Apa tanda kain pelekat, raginya halus, dibentang lebar? Apa tanda pemimpin rakyat? Budinya halus, orangnya sabar. Kalau hendak menyalin surat, hari petang lampu berminyak. Kalau hendak memimpin rakyat, hati lapang, ilmu pun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Sinar Harian di mana juga platform digital kami yang anda gunakan. Bersama-sama saya Haizir Osman dalam forum Sinar Live pada malam ini di mana kita akan membincangkan isu-isu yang panas dan hangat. Saudara, kita baru sahaja berakhir pilihan raya negeri yang berakhir pada 12 Ogos lalu. Walaupun kita telah mengetahui keputusan yang melibatkan 6 negeri di mana keputusan 3 sama dicatatkan uh, dan barangkali prestasi yang cukup baik ditunjukkan oleh Perikatan Nasional di ke-6 negeri. Namun cakap-cakap dan desas-desus politik yang melingkari keputusan tersebut masih lagi berlaku dan tidak dapat kita tutup mulut-mulut netizen yang mengatakan pelbagai rumours dan desas-desus sekitar keputusan tersebut melibatkan kestabilan negeri dan kerajaan persekutuan. Saudara, tetamu kita pada malam ini yang akan saya perkenalkan sebentar lagi dalam program debat yang beliau hadiri baru-baru ini melibatkan Yang Berhormat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Ada mengungkapkan satu peribahasa yang jadi viral, yang disulam dengan pantun anak muda yang dikatakan sebegitu, buang yang keruh, ambil yang jernih. Roh, 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 neh, 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 buang yang keruh, ambil yang jernih. Adakah peribahasa ini menjadi penutup kepada politiking yang seolah-olah tidak berkesudahan sebagai satu yang perlu kita pegang untuk menutup politik yang tidak berkesudahan walaupun PRN telah berakhir 12 Ogos yang lalu. Soalan-soalan ini akan kita tanyakan kepada tetamu kita pada malam ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan tetamu kita, Ahli Parlimen Bacok yang berhormat Syahir Sulaiman. Assalamualaikum. Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini. Saya rasa saya nak tanya terus kepada soalan kita yang pertama memandangkan masa kita yang agak terbatas. Dalam debat dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tempoh hari, YB ada menyebutkan yang saya sebutkan sebentar tadi, pantun anak muda. Saya rasa YB boleh ungkapkan semula pantun tersebut, roh, 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 neh, 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 buang yang keruh, ambil yang jernih. Apakah yang dimaksudkan dengan pengungkapan peribahasa tersebut yang menjadi viral dan tular selepas daripada YB mengungkapkan pantun tersebut? Terima kasih. Pertamanya saya pun tak sangka pantun ringkas tersebut yang menjadi fenomena lah di kedua-dua belah pihak yang menyokong menggunakan pantun itu, yang mengutuk dan mengecam saya pun menggunakan pantun tersebut. Sebenarnya pantun ni saya dah ungkapkan di pentas sinar pada PRU 14 yang lalu ketika saya berwacana bersama-sama dengan Datuk Seri Dr. Mujahid wacana itu, dan saya ungkapkan pantun yang samalah, pantun kalau memilih tempat mandi pertama teluk, kedua pantai. Kalau memilih pemimpin negeri, pertama elok, keduanya pandai. Dan pantun anak muda, roh, 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 neh, neh, neh. Buang yang keruh-keruh. Bukannya buang yang keruh. Buang yang keruh-keruh, ambil yang jernih. Ada beza antara... Memang sengaja saya letakkan yang keruh tu banyak. Jadi itulah maksudnya kita dalam berpolitik, kita dalam berekonomi, dalam pilihan raya. Di hadapan kita ni ada pilihan-pilihan. Orang tua tutur pesan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadi pilihan di depan kita ni begitu banyak yang keruh-keruh. Pemimpin yang keruh. Maksudnya pemimpin yang khianat, yang mungkin janji, yang bohong dengan rakyat, tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan seumpama itu adalah keruh-keruh yang kita perlu buang, dan kita perlu ambil pemimpin yang jernih, yang disebut dalam pantun Melayu tadi, yang sifatnya halus, sabarnya tinggi, pekertinya elok. Jadi inilah secara ringkasnya lah. Dan orang muda ni dia suka yang sebegitu. Jadi yang penting mesejnya ialah kita kena pilih yang jernih dan kita kena buang yang tidak elok. Begitulah. Baik. YB, dalam debat yang baru-baru ini juga pada minggu lalu, YB ada membangkitkan tentang isu federalism. Hubungan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, yang mana itu yang dikatakan sebagai punca yang menyebabkan negeri Kelantan secara khusus tidak membangun seperti negeri-negeri lain yang disebutkan dalam contoh tersebut adalah Melaka dan Negeri Sembilan. Tetapi tidakkah tapi YB juga ada menyebut, ada memberikan kredit kepada Perdana Menteri ke-8 dan ke-9 yang mana bermula daripada era tersebut hubungan yang positif telah pun dirintis melibatkan kerajaan pusat dan persekutuan. Soalan saya adalah, adakah inisiatif ini tidak diteruskan oleh Perdana Menteri yang ke-10 dan tidakkah dana ataupun peruntukan yang disalurkan kepada kerajaan negeri Kelantan khususnya antaranya 1 bilion untuk menyelesaikan isu air itu tidak memberikan apa-apa makna kepada kerajaan negeri Kelantan? Yang saya maksudkan tentang hubungan baik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ini sebagai semangat federalisme yang sangat baik ini ialah apabila
tidak ada anak yang dianaktirikan. Okey. Itu kaedahnya lah. Jadi semua negeri ini bernaung di bawah satu persekutuan. Jadi persekutuan itu, kerajaan persekutuan itu umpama seorang bapa dan di bawahnya ada banyak anak lah kan. Jadi itu yang saya katakan bahawa Kelantan ini jika nak dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, kena berlaku adil. Sebab selama 33 tahun, lama tempoh tu, maknanya tahun 90 hingga tahun 2020 ini adalah tempoh yang sangat banyak pembangunan oleh kerajaan persekutuan di negeri-negeri. Di Kelantan, yang berlaku ialah, dan juga di Terengganu ketika di bawah pentadbiran PAS tahun 1999 hingga tahun 2004, yang berlaku ialah peruntukan bajet-bajet oleh kerajaan persekutuan itu disalurkan tidak terus kepada kerajaan negeri tapi oleh ditubuhkan satu jabatan dipanggil Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP. JPP itu yang akan mengurus selia segala peruntukan dan projek-projek di negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang. Dan Kelantan khususnya merasa nikmat bersama dengan kerajaan persekutuan ini yang boleh direct dengan kerajaan negeri. Adu-adunya ahli parlimen ialah ketika di bawah Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Ismail Sabri. Di bawah Perdana Menteri yang ke-10 ini masih berlaku sebegitu. Maknanya ada lagi peruntukan-peruntukan, bantuan-bantuan, banjir dan seumpama ini tidak disalurkan terus kepada kerajaan negeri tapi melalui JPP, dan ada cakap-cakap untuk menubuhkan jawatan kuasa peringkat kampung yang negeri punya dan juga persekutuan punya. Jadi inilah bagi saya itu yang berlaku. Untuk melangkah ke hadapan ni saya kira kita kena jelas. Okey, kalau ada isu air, ada isu pembangunan, ada isu jalan, ada isu lebuh raya, ada isu lapangan terbang, pelabuhan dan seumpamanya ini, kita jelas ini tugas apa? Ini tugas federal atau ini tugas state? Dan bagi saya kita kena jujurlah. Kalau federal nak bantu, kita duduk semeja, selesaikan once for all, kita selesaikan. Itu yang saya nak sekarang ni ialah kita jangan lagi nak menuding jari, menyalahkan mana-mana pihak, negeri baik, pusat pun baik. Kita duduk semeja, come out dengan kita punya proposal, kita analyse kita punya numbers, kalau feasible dan juga viable, kita execute demi kebajikan dan kemaslahatan rakyat di negeri tersebut tanpa mengira negeri tersebut adalah negeri pembangkang ataupun negeri yang bersama-sama selari dengan kerajaan persekutuan. Ini barangkali merupakan satu langkah yang agak ke hadapan dan bersifat revolusioner kerana pelantikan JPP dilaksanakan oleh siapa sahaja kerajaan persekutuan yang memerintah dengan melantik wakil-wakilnya di peringkat negeri. Adakah pada pandangan YB strategi ini ataupun pendekatan ini perlu dihapuskan ataupun disemak sama sekali dan sebarang peruntukan perlu disalurkan terus kepada kerajaan negeri seperti yang dihasratkan? Jadi kalau mengapa perlu ada double standard? Mengapa kalau negeri yang align dengan persekutuan seperti Selangor dan Penang tidak dilayan sebagaimana dilayannya Kelantan, Terengganu, Kedah? Itu persoalannya. Jadi atas semangat federalism, dia sama je dengan Sarawak dan juga Sabah. Jadi inilah yang saya kata dia sangat besar impaknya. Dan sebenarnya dari segi politik ada tujuan lah. Seolah macam mahu menghukum negeri tersebut. Tapi ini akan membangkitkan rasa amarah, rasa marah di kalangan rakyat dan juga anak-anak perantau. Macam saya duduk, memang saya ni membesar sebagai anak perantau. Duduk di Terengganu, duduk di Ipoh, duduk di Greek, lepas tu kena pindah ke Sarawak. Ayah saya ni kena pindah aja sebab hijau walaupun kerja kerajaan. Itu kami dah lalui benda ni. Dan kami melihat bagaimana negeri tersebut, sekolahnya dengan sekolah kami, masjidnya dengan masjid tempat kami, jalannya di tempat kami dengan negeri lain. Jadi kita pun mula. Dan anak-anak Kelantan di perantauan ni, dia melihat semua ini. Dan kami terlibat dalam sektor swasta, dalam sektor penjawat awam. Jadi kami tahu mengapa dan bagaimana perkara ini berlaku dan perkara ini sepatutnya tidak berlaku. Itu yang saya timbulkan dan saya kira sengaja saya utarakan, lontarkan perkara ini sebab orang lain tak rasa ni. You all nak bandingkan Kelantan, you bandingkan Kota Baru, you bandingkan dengan Shah Alam. You sepatutnya compare, apple to apple lah. Compare Kota Baru dengan Kuantan. Compare kawasan A dengan daerah di negeri lain yang taraf sosioekonominya sama. Dan persoalannya, mengapa kalau negeri yang begitu banyak hasilnya, begitu banyak peruntukannya, masih ramai lagi orang miskin di negeri kamu. Sedangkan kami di Kelantan, diakuilah,
kan. Tapi itulah yang saya sebutkan tentang federalism dan bagaimana royalty minyak yang dinafikan. Ini memang saya terlibat dalam bidang oil and gas. Saya mula kerja dalam bidang oil and gas dan saya duduk di Sarawak. Saya tengok perjanjian ataupun Akta Pembangunan Petroleum Development Act PDA 1974 dan bagaimana negeri-negeri pengeluar minyak ni menyerahkan sepatutnya state dan federal ini segala sumber mineral milik state. Tetapi apabila jumpa hydrocarbon resources dimilik negarakan kepada Petroleum National Petronas. Jadi state tak dapat. State hanya boleh segala pasir, segala emas, segala lumbung-lumbung yang ada di negeri. Tapi royalty patutnya dipulangkan 5% kepada negeri-negeri yang mengeluarkan minyak. Saya nak sebut sini, kalau pandangan kasar kita, kalau KLCC itu ada dua menara berkembar ini, kita boleh kata datang daripada mana? Datang daripada minyak, datang daripada Sabah, Sarawak, Terengganu dan juga Kelantan. Jadi bayangkan kalau tidak adilnya peruntukan diberikan dari segi royalty kepada Kelantan, kan, tidak mungkin kita dapat menghasilkan dua menara. Saya boleh katakan mungkin separuh satu menara itu datang daripada hasil minyak Kelantan, Sabah dan juga Sarawak. Satu menara mungkin Terengganu punya sumber. Ini saya sebutkan tadi, pentingnya kita menghormati federalism dan kita menghormati mandar ayat. Dan bagi saya itu cerita dululah. Dengan Perdana Menteri yang baru ini, reformasi yang ingin dibawa ini, kita melangkah ke hadapan dengan kita menghormati sepenuhnya federalism dari segi undang-undang dan juga dari segi ekonominya. Baik, YB, menyebut masih lagi tentang isu federalism yang disebutkan tentang hubungan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Kita merasakan bahawa cabaran yang paling dirasai oleh negeri Perikatan Nasional barangkali dirasai di negeri Kedah, melibatkan hubungan yang tegang antara watak Menteri Besar Kedah dengan watak Perdana Menteri yang kelihatan tidak boleh klik. Dan adakah sikap yang sama ditunjukkan oleh Perikatan Nasional apabila meletakkan seorang lagi watak Panglima Perang apabila menubuhkan kerajaan negeri Kelantan yang baru? Kita ketahui bahawa Datuk Nasruddin dikenali sebagai, ada yang menggelarnya sebagai singa PAS dan pendekatan Menteri Besar yang sebelum ini Ahmad Yaakob yang barangkali agak lebih tenang dan lebih mesra untuk menjernihkan hubungan antara kerajaan negeri dengan persekutuan. Mengapa memilih strategi meletakkan seorang Menteri Besar yang berwatak Panglima Perang, singa PAS untuk berdepan dengan kerajaan pusat dalam konteks untuk menjernihkan hubungan antara negeri dengan persekutuan? Soalan yang baiklah. Pertama, dari segi karakter seseorang itu memang sukar untuk kita ubahlah. Yang Amat Muhammad Sanusi memang itulah karakternya. Sebelum jadi MB sampailah menjadi MB, itulah watak dan karakternya. Datuk Panglima Perang pun begitulah watak dan karakternya. Datuk Seri Dr. Samsuri begitulah watak dan karakternya. Yang Berhormat Cikgu Syukri Dipelih pun begitulah watak dan karakternya. Itu satu. Yang keduanya, mereka ini ada dua topi yang berbeza. Satu topi mereka sebagai orang politik, pengarah pilihan raya, naib presiden, parti. Satu lagi topi adalah Menteri Besar. Saya kira sebagaimana Datuk Seri Sanusi, ada masa-masa di pentas ceramah, pentas politik, dia akan berucap sebagai orang politik. Tetapi sebagai Menteri Besar, mempengerusikan mesyuarat ESCO dan menghadiri mesyuarat di peringkat persekutuan, Majlis Tindakan Majlis Tanah Negara, Majlis Kewangan Negara bersama-sama dengan Perdana Menteri, saya kira akan ada elemen diplomasinya di situ. Jadi inilah keunikan watak-watak yang ada dalam kerajaan negeri. Jadi saya kira tidak timbul isu akan ada pertembungan kerana watak ini, kerana saya kira kematangan yang ada pada setiap Menteri Besar ini tahu ketika mana mahu berpolitik, ketika mana mahu berdiplomasi, dan saya mengharapkan sebagai Menteri Besar lebihkan watak diplomasi tersebut. Dan memang kita sebagai kerajaan negeri ini memang kita terpaksa bergantung kepada kerajaan persekutuan. Tidak ada kerajaan negeri yang boleh survive tanpa bantuan kerajaan persekutuan. Dan saya kira kalau kita mengambil sikap yang keras, hostile dengan Perdana Menteri, ia tidak akan membantu pentadbiran dan kebajikan dan juga pembangunan di peringkat negeri. Dan saya meletakkan keyakinan abang-abang saya ini tahu seni bagaimana untuk berdepan dengan musuh politik dan bagaimana untuk berdiplomasi dengan seorang Perdana Menteri. Itu sebenarnya YB yang kita harapkan ditunjukkan oleh menteri-menteri besar ini. Dan
pandangan-pandangan yang jernih seperti yang YB suarakan ini diharapkan dapat disampaikan kepada pimpinan InsyaAllah. tinggi-tinggi peringkat negeri agar berlaku Sebab kejernihan. at the end of the day, kalau kita sentiasa bertembung tegang ini, tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Saya silap yang menang menjadi abu, yang kalah menjadi arang kan. Dan saya rasa kenyataan Datuk Seri Sanusi baru-baru ini bahawa beliau akan membuka lembaran baru perlu disambut baik Ya. dan dijadikan contoh juga kepada Dan pimpinan saya yang ikuti baru. ucapan beliau, tiga-tiga adun pembangkang di Kedah itu, kita akan beri layanan yang samalah sebagaimana titah di Mangkuraja di Pahang, kan, peruntukan yang adil kepada adun pembangkang yang dipilih oleh rakyat. Jadi ini pun satu, kami sebagai ahli paling pembangkang zero. Bukannya zero, kawan-kawan di pihak kerajaan mendapat berapa juta peruntukan setahun. Kami bukan dapat 0 juta, 0 ringgit. Kan? Jadi allowance kami, di situlah allowance, di situlah gaji kami, di situlah pusat khidmat kami, di situlah pembangunan, di situlah kebajikan rakyat, di situlah research kami, semua di situ. Tapi ahli parlimen kerajaan mendapat peruntukan yang begitu tinggi. Tapi tengoklah, kita compare lah bagaimana mereka servis dan kami servis pada rakyat. Baik, YB. Saya masih lagi ingin bertanya tentang Menteri Besar Kelantan. Apabila dalam tempoh kempen hari terakhir, sehari sebelum hari pengundian itu berlaku, ada satu pengumuman yang dibuat oleh Setiausaha Agong PAS bahawa akan berlaku perubahan jawatan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar Kelantan, menimbulkan spekulasi ataupun tanda tanya kepada orang ramai apakah yang berlaku di Kelantan. Kenapa tiba-tiba sahaja sehari sebelum hari pengundian dibuatkan pengumuman yang sebegitu? Adakah sesuatu yang berlaku yang tidak diketahui oleh orang ramai? Soalannya ialah, adakah ia berkaitan dengan isu yang melibatkan tidak tercalonnya saudara Ning Abdul? Kerana kita ketahui bahawa mantan Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob merupakan calon yang dipilih oleh almarhum Tuan Guru Aziz. Adakah berlaku agenda tertentu yang disebut setengah orang sebagai ethnic cleansing dan sebagainya? Ya. Perubahan ataupun pengumuman yang dilakukan tersebut, kita melihat kepada cerapan data sepanjang tempoh kempen pilihan raya tersebut, dan kita melihat Kelantan ni sejak dahulu sangat bergantung kepada pengundi luar. Jadi lagi ramai pengundi luar yang balik, kan, maka keputusannya pasti akan berubah. Sebagaimana tahun 1999, tahun 2004, tahun 2008 dan sehinggalah ke PRU 2018 baru-baru ini. Jadi kita melihat trend tersebut dan mood anak muda, mood pengundi luar di Kelantan untuk balik tu tidak sehangat seperti pengundi luar di Terengganu dan di Kedah. Jadi pengundi luar di Terengganu tu semangat nak balik. Pengundi luar di Kedah semangat nak balik. Pengundi luar di Kelantan ni agak sejuk sedikit ketika itu. Kenapa? Kerana mereka tidak dapat melihat satu apakah bentuk perubahan ataupun pembaharuan yang nak dibawa di Kelantan. Pada masa yang sama, sebenarnya sebelum itu lagi, Yang Amat Berhormat mantan Datuk Bentara Kanan, Datuk Ustaz Haji Ahmad Yaakob telah pun memohon, telah pun merayu kepada Presiden untuk mengundurkan diri. Sebelum pembubaran, ketika pembubaran, sehinggalah ketika pencalonan, masih lagi mahu tidak dicalonkan sebagai Menteri Besar. Itu hebat. Seorang Putrajaya, seorang pengurusi perhubungan negeri, tapi sepatutnya kuasa untuk mencalonkan tu pada dia. Dia sendiri tidak mahu dirinya dicalonkan. Ini satu jiwa besar yang ada pada Datuk Ahmad Yaakob. Jadi apa yang berlaku ialah kita dapat melihat mood pengundi luar untuk balik Kelantan itu tidak ada lonjakan. Dan kita bimbang akan ada penurunan. Jadi begitulah parti membuat keputusan, sekali dua kali mesyuarat. Jadi parti buat keputusan kita kena umum lebih awal bahawa parti bersetuju untuk menerima meraihkan hasrat dan rayuan daripada Datuk Bentara Kanan untuk mengundurkan diri. Jadi itu yang kita kata, okey, tawaran kami ialah Menteri Besar di Kedah dan juga Terengganu kekal, sangat disambut baik, dan kepimpinan di Kelantan kita memberi tawaran yang baru, iaitu gabungan seorang agamawan, seorang tokoh agamawan dan seorang tokoh teknokrat tanpa kami menamakan sesiapa. Kan? Subjek tu mandat rakyat dan juga ampuni perkenan ke bawah duli As-Sultan. Itulah. Jadi apabila kenyataan itu dikeluarkan pada hari Jumaat,
mesyuaratnya pada hari Khamis. Saya debat hari Rabu. Tugu call urgent meeting di Terengganu, saya pun ke Terengganu, kita buat mesyuarat dengan pimpinan semua. Jadi itulah keputusannya, maka tindakannya ialah pada hari Jumaat. Kami hanya melaksanakan apa yang diputuskan dalam mesyuarat, dan mesyuarat tersebut dihadiri oleh Presiden, Timbalan Presiden, Nenek Presiden, Setiausaha, semua ketua-ketua Dewan. Jadi satu perbincangan yang sangat harmoni, dan kita mengambil apakah yang terbaik untuk memastikan kemenangan di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah. Satu lagi elemen daripada soalan yang saya kemukakan tadi adalah tentang tidak tercalonnya Nik Abduh. Ustaz Nik Abduh. Dan satu lagi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Yang Berhormat Nik Amar tidak menaiki ranking yang seterusnya sebagai Menteri Besar? Saya kira yang tadi bila you tanya tentang adakah ini sebab Ustaz Nik Abduh, saya boleh katakan tidak ada kaitan dengan Ustaz Nik Abduh lah. Maknanya bukan sebab tidak dicalonkan, kita kena buat announcement, tidak. Dan tidak tercalonnya Ustaz Nik Abduh tu juga setelah ada perbincangan dan rundingan yang amat panjang lah. Dan Ustaz Nik Abduh pun juga berjiwa besar. Legasi Tuan Guru tu tidak bermakna perlu menjadi calon pertama. Dan beliau turun, hari penambahan calon, beliau turun di kawasan saya di Bacok. Dan turun berkempen sehinggalah ke hari terakhir hari Jumaat, solat Jumaat yang terakhir itu bersama-sama saya di Bacok. Jadi tak timbul isu beliau ini kecewa ataupun diketepikan, tidak, kerana orang PAS ni dia tak kisah. Kalau boleh semua mahu menolak daripada memegang jawatan sebagaimana Datuk Ahmad Yaakob tadi. Dan Datuk Nik Amar mengapa tidak diangkat kembali ataupun dijadikan Menteri Besar itu ada keputusan parti dan mengambil kira yang saya sebut di awal tadi lah, pertimbangan mandat rakyat dan juga ampuni perkenan Tuanku Sultan. Okey, perkembangan yang kita baru terima barangkali sehari ataupun tadi, pengumuman portfolio ataupun jawatan kuasa ataupun senarai Exco Kerajaan Negeri Terengganu, yang mana Menteri Besar Terengganu memegang portfolio kewangan, ekonomi, pelaburan, tanah dan sumber asli. Ini soalan yang ingin saya tanyakan kerana dalam debat YB dengan YB Rafizi Ramli baru-baru ini mengatakan bahawa Perdana Menteri Malaysia tidak boleh memegang jawatan Menteri Keuangan. Di peringkat Kerajaan Negeri Terengganu, kenapa? Adakah ia mempunyai setting yang berbeza ataupun ia dibolehkan untuk memegang mengurusi masjid, boleh jadi bendahari? Okey, terima kasih. Saya tunggulah peluang untuk saya menjelaskan perkara ini kepada mana-mana yang mungkin keliru ataupun mempertikaikan perkara ini. Kena bacalah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, apakah peranan Menteri Besar dan apakah peranan Pegawai Keuangan Negeri. So dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN, ada 10 yang dipilih ataupun dilantik dalam kalangan ahli Dewan Undangan Negeri, dan ada 3 ex officio, iaitu State Secretary, Legal Advisor dan juga Pegawai Keuangan Negeri. Jadi dalam mesyuarat kabinet di peringkat persekutuan, PM akan chair, di kiri kanannya sama ada TPM dan juga Menteri Keuangan. Kena orang yang berbeza. Jadi sebagaimana company, dia ada CEO dan juga dia ada CFO. Jadi CFO di peringkat negeri bukannya pengerusi jawatankuasa keuangan, tetapi ialah ex officio tadi. Pegawai Keuangan Negeri yang tahu bajet kita berapa, duit kita ada lagi tidak, berapa hutang kita, unjuran kita berapa, perlu dijawab oleh Pegawai Keuangan Negeri. Pengerusi jawatankuasa keuangan negeri, pengerusi jawatankuasa ekonomi negeri ini samalah sebagaimana Perdana Menteri chair Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Majlis Keuangan Negara, Majlis Tanah Negara, sama saja. Tapi yang Financial Controller, CFO di peringkat persekutuan ialah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan yang sangat besar kuasanya, dan di peringkat negeri yang urus, yang sign check, yang tengok bajet, yang memperincikan unjuran hutang-hutang, terbitan-terbitan, hasil-hasil ini ialah cukup tak cukup duit ini ialah Pegawai Keuangan Negeri. Bukannya pengerusi keuangan, jawatankuasa keuangan. Dan portfolio ini ada negeri MB-nya pegang, ada negeri MB serah kepada Exco Kanak ataupun Timbalan Menteri Besar atau Timbalan Ketua Menteri. Itu terpulang pada Menteri Besar lah. Tapi peranannya tak sama. So, you tak boleh kata apabila MB menjadi pengerusi keuangan negeri, umpama CEO dan juga CFO orang yang sama, tidak. Kerana dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN ada 10 orang campur 3, ada seorang yang berperanan sebagai Menteri Keuangan di peringkat persekutuan, iaitu Pegawai Keuangan Negeri. Jadi yang tak pasal-pasal saya di tag dalam Twitter, dalam Facebook tentang
Datuk Seri Dr. Samsuri pegang portfolio keuangan itu, inilah penjelasan saya. Jadi kepada pihak yang mempersoalkan perkara ini, sila rujuklah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, apakah peranan, apakah keanggotaan MMKN dan juga apakah peranan Menteri Besar, pengurusi keuangan negeri dan juga pegawai keuangan negeri. Itu jawapan saya. Kalau saya boleh tambah, boleh? Ketika Rafizi, YB Rafizi berdebat dengan saya tempoh hari, beliau sebut satu kenyataan yang agak misleading lah. Saudara KJ pun sebut. Kenyataan YB Rafizi menyatakan bahawa Development Expenditure DE di bawah sepenuhnya tidak lagi di bawah Menteri Keuangan, oleh sekarang di bawah Menteri Ekonomi. Saya melihat perkara itu satu kenyataan yang agak, sebagaimana disebut tadi, agak misleading, dan saya minta YB Rafizi kemukakan di manakah wartanya, di manakah pekelilingnya yang menyatakan bahawa development expenditure is no longer under the purview and the approval of a finance minister. Sebab saya rujuk warta, saya rujuk pekeliling, dan kita rujuk buku bajet, butiran-butiran dalam bajet Kementerian A, JPM sangat luas, ada OE, ada DE. Kementerian Keuangan sangat luas, sangat besar bajetnya, ada OE, ada DE. Kementerian Ekonomi kecil saja, ada 2-3 jabatan, antaranya ialah DOZEM dan juga EPU. Dan memang sejak azalinya Development Expenditure Planning dan Strategi di bawah Kementerian Ekonomi. Tetapi check disbursement, tendering proses di bawah Menteri Keuangan. Jadi kalau seorang Perdana Menteri, dia juga Menteri Keuangan, bayangkan dalam mesyuarat, macam mana Menteri Keuangan? Kalau kita mesyuarat, tanya, bendahari duit ada tidak? CFO, ada duit tidak? Menteri Keuangan, dia tak ditanya sebab dia lah Menteri Keuangan. Sebab itu, sejak dulu, format ini diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir, disambung oleh Pak Lah, disambung oleh Datuk Seri Najib, tidak diamalkan oleh Tan Sri Muhyiddin, tidak diamalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, disambung kembali oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bezanya ialah, zaman Tun Dr. Mahathir, Menteri Keuangan ada Menteri Keuangan kedua. Maknanya ada MK2, Tan Sri Nur Yaakob. Maknanya ada Menteri Keuangan yang boleh masuk dalam meeting kabinet. Timbalan Menteri Keuangan 2 orang, tak boleh masuk dalam meeting kabinet. Jadi, chairman sebagai Perdana Menteri mengangkat Menteri Keuangan 1, dia boleh tanya Menteri Keuangan kedua, duit kita ada tidak? Jadi itu yang berlaku selama ini, zaman Datuk Seri Dr. Mahathir, zaman Pak Lah, zaman Datuk Seri Najib, Datuk Seri Husni Hanazlah. Jadi sekarang ini tak ada Menteri Keuangan kedua. Itu saya kata, kalau you tak nak Perdana Menteri tak yakin dengan ahli-ahli Parlimen UMNO untuk pegang jawatan ini, ataupun tak yakin dengan ahli-ahli Parlimen PKR ataupun GPS, you lantik teknokrat. You lantik seorang senator, bekas bankers, chairman yang very respectable corporate captain, appoint sebagai Menteri Keuangan kedua yang ada kuasa penuh sebagai Menteri Keuangan, dan baru jelas tata kelolanya. Baik, terima kasih bagi atas penjelasan. Saya nak beralih pada soalan-soalan yang bersifat politik pula selepas ini. Kerana ada yang bertanyakan tentang status YB sebagai setiausaha politik pada Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. Dia mengatakan bahawa ucapan Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang ditulis oleh YB. Adakah ini benar? Saya terima kasihlah tanya soalan ini, dan memang ramai orang tanya buku-buku yang Tuan Guru tulis tu, Tuan Guru tulis sendiri ataupun kami tulis, ataupun ada ghostwriter. Saya boleh sahkan tidak ada. Tidak ada ghostwriter. Kami nak tulis, tak sampai ilmu kami nak tulis. Segala buku, segala artikel, setiap ucapan, termasuklah pantun-pantun Tuan Guru, ditulis oleh dan dicatat sendiri dengan jawi oleh Tuan Guru. Tuan Guru biasa lepas meeting akan timbul isu, atau lepas baca berita akan timbul idea. Guru akan sebut, okey, anak-anak tulis sekian. Dan biasanya sama ada di email ataupun di print kepada kami sekitar sebelum waktu subuh. Itu waktu yang email akan masuk kepada Isu Akhbar, dan Isu Akhbar akan forward that article tu kepada saya. Itu prosesnya. Dan saya akan dapat itu, kami panggil sebagai manuskrip dalam bahasa lama. Dalam bahasa lama, manusia dan seumpamanya, maknanya ejaan-ejaan lama lah. Jadi tugas kami hanya mengolah kepada bahasa baku, itu saja. Tak tambah, tak kurang. Sebab apa? Banyak artikel-artikel Tuan Guru ini masuk dalam Harakah ataupun masuk dalam Facebook Tuan Guru, ataupun ucapan-ucapan ceramah-ceramah Tuan Guru ini
akan ada report polis. Ya? DAP buat report polis, PKR buat report polis, Amanah buat report polis. Polis akan siasat. Polis akan tanya artikel Tuan Guru ni Tuan Guru tulis? Ya. Adakah admin tulis? Tidak. Admin tugas apa? Admin hanya post saja. Artikel sepenuhnya daripada Tuan Guru. Saya pesan kepada esok akhbar, jangan tambah, jangan kurang. Sebab kalau you tambah, you tanggung. Kalau you kurang pun, you tanggung. Jadi apa yang tertulis itu 100% datangnya daripada Tuan Guru. Saya sebagai isu politik, tak sampai ilmu saya nak tulis sebagaimana ilmu Tuan Guru. Kami sebagai esok akhbar, apatah lagi lah. Dan interestingly, pantun pun, kadang tu kita nak pergi Melaka, kita nak pergi PRK Tanjung Piai. PRK Tok Mat dulu, di Rantau kan. Jadi on the way dalam kereta tu, Acik buat pantun Acik. Kan? Acik pun tulis lah. Dia tulis Jawi. Kan? Dari Terengganu ke Paguh, singgah Seremban. Contoh begitulah kan. Kamu tuduh kami Taliban, belakang kamu ada komunis. Something like that. Lepas tu pantun yang biasa tu, buah kenondong dipungut dalam baldi. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah tangan pangkah undi. Itu semua datang daripada Tok Guru. Tak ada kami nak buat. Saya pantun-pantun yang tak ada kerat tu lah. Kenyataan yang disebut oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang baru-baru ini selepas daripada keputusan PRN diumumkan, masih lagi membayangkan bahawa akan berlaku perubahan di peringkat kerajaan persekutuan. Walaupun keputusan bukanlah 6-0 seperti mana yang dicita-citakan, tapi sebaliknya 3 sama. Adakah ini bermaksud politicking itu akan terus berlaku walaupun PRN telah pun berakhir? Yang kuat berpolitiking ini ialah belah sana, yang menekan, yang mengherdik, yang memfitnah, yang menuduh, yang memperkecil, memperendah ini orang sana. Di pihak kami ni tidak ada politiking yang melampau. Dan saudara kena ingat, yang bersungguh-sungguh tukar kerajaan ni bukan kami dulu. Yang bersungguh yang di kerajaan, yang di Perdana Menteri Tengah Jalan ni ialah yang buat 16 September. Yang buat langkah kajang. Orang lain, bukannya Tan Sri Muhyiddin, bukannya Tuan Guru. Yang tukar MB Tengah Jalan, tukar MB Johor, tukar MB Melaka, tukar MB Perak, orang lain, bukan Tan Sri Muhyiddin dan juga bukan Tuan Guru Haji Hadi. Jadi kalau nak kata politiking dengan nak mengambil alih kerajaan, bagi saya PRN ini adalah satu referendum. Satu signal yang jelas orang Melayu dan juga orang bukan Melayu kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak ada dalam sejarah, biasanya naik Perdana Menteri baru, populariti yang sangat tinggi. Naiklah Pak Lah tengah jalan. The best election result for BN ketika Pak Lah 2004 lah. Dan begitulah mana-mana Perdana Menteri luar negara pun. Tapi apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jadi Perdana Menteri tak sampai setahun, masuk PRN, keputusannya sangat mengecewakan. Dan saya ringkaskan dalam bab PRN ini, saya nak sentuh jugalah dalam PRN ini. Keputusannya PAS melonjak tinggi, Bersatu meningkat. DAP kekal statik. PKR merudum. UMNO dan Amanah menghilang. Jadi inilah satu hukuman rakyat kepada kerajaan yang sedia ada. Jadi soal tentang nak tukar kerajaan tengah jalan, nak tebuk atap ataupun tidak. Tuan Guru sebut dah, kami tak akan tebuk atap. Sebab atap mereka sedang bocor sekarang ni. Atap mereka sedang bocor dan kita lihat rumah mereka sedang pecah dindingnya dan nak runtuh bila-bila masa saja. Kami tunggu saja. Kami tunggu saja dan apa pun prosesnya saya nak sebutkan ialah perlulah melalui proses demokrasi berparlimen, raja, berperlembagaan dan kita sudah ada akta lompat parti. So tidak mudah untuk mana-mana ahli parlimen itu cross, melainkan dia berani kan partinya mengubah blok tidak akan terbatal ataupun ada seorang ahli parlimen itu yang tak yakin dengan kepimpinan sekarang ni meletakkan jawatan PRK dan menang dan beralihlah keyakinan kepada seseorang. Dan terakhirnya dalam bab pelantikan Perdana Menteri ini sangat unik. Benda ni ialah di bawah kuasa penuh Tuanku di peringkat Persekutuan Agong lah, di peringkat negeri MB Tuanku Sultan. Seorang ahli Dewan Rakyat dalam perlembagaan, seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Tuanku. So kita kena bagi full respect, discretionary kepada Tuanku. Seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Tuanku memiliki sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dan perkara ini boleh berlaku dalam Dewan,
ataupun di luar dewan, dengan SD ataupun tanpa SD. Tapi saya nak sebutkan, kami tidaklah bersungguh-sungguh nak tukar kerajaan ni. Tapi kalau rumah tu dah macam nak roboh tu, kita kena buat sesuatu lah untuk selamatkan keadaan. Saya pegang kata-kata YB tidak bersungguh-sungguh untuk menukar kerajaan, kerana ada juga desas-desus yang mengatakan bahawa usaha yang dilakukan juga berlaku di peringkat kerajaan negeri Perak dan Pahang sebagai contoh. Apabila ada kenyataan yang tidak benar yang disangkutkan dengan Menteri Besar Perak dan Pahang yang mengatakan bahawa UMNO akan mengubah pentadbiran kerajaan negeri jika tidak diberikan jawatan Menteri Besar di Negeri Sembilan. Jadi, apakah sikap Perikatan Nasional? Adakah mereka juga berada di sebalik usaha ini ataupun tidak? Dia jelas saya sebut di awal tadi, dan rakyat dah kenal lah. Yang suka timbulkan masalah ni bukan PAS dan Bersatu. Ketika zaman Tan Sri Muhyiddin pun yang bersungguh convincing and all, yang bawa surat bukan PAS dan Bersatu, kan, parti lain, tokoh-tokoh lain, pemimpin-pemimpin lain yang berlaku tukar kerajaan di Perak, bertukar MB, kan, UMNO kepada UMNO yang lain di Johor, UMNO yang kepada UMNO yang lain di Melaka. Bukan kerja kami. Jadi saya sebutkan di sini bahawa kami kami bukannya first mover. Tapi kita melihat keadaan dan kita diajar apabila berlaku satu kemungkaran, kita kena cegah. Kita kena cegah dengan tangan kita kalau kita mampu, dengan lisan kita mampu, dan dengan hati kita. Kita tak boleh biarkan negara atau rumah kita ni runtuh. Tapi kita tak mahu sampai ke tahap itu. Jadi kita berikan ruang kepada Kerajaan Persekutuan, you baiki apa yang perlu dan you kena mendengar. Saya kira sekarang ni orang bawa kata ini masa untuk bekerja, kan, ini masa untuk bekerja. Okay, saya setuju, betul. Memang saya nak bekerja dan kami bekerja pun, kan. Orang lain yang cabar saya berdebat, saya tak nak berdebat, kan. Tapi untuk kerajaan bekerja, ahli-ahli parlimen bekerja, adu-adu bekerja, dia kena mendengar. Dia kena mendengar. Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Selamat Sabri, jadi kerajaan masa PKP, orang susah angkat bendera putih. Mereka mendengar dan mereka beri begitu banyak bantuan-bantuan, pakej-pakej rangsangan. Peniaga boleh survive, bantuan subsidi upah, bantuan makcik kios, semua dapat. Tapi hari ini kerajaan tidak mendengar, kerajaan menafikan pula. Dah lah tak dengar, denial syndrome. Peniaga semalam, Presiden Dewan Perniagaan Melayu sebut data kerajaan tak sama dengan realiti di bawah. Purchasing power very low. Perniagaan ramai window shopping daripada membeli. Dan sales drop 30 to 40%. Jadi bagaimana benda ni, reality daily index dengan consumer price index tak sama. Kerajaan kata, Rafizi kata, sekarang ni inflasi 2%, 3%. Betul, itu basket. Kan, satu bakul makanan. Tapi daily groceries naik. Kita food panda dulu. Saya baru ni masa nak debat, saya dengan rumah, saya order food panda. Nak makan nasi kukus ayam goreng, kan. RM10. Mahalnya. Dulu RM7, RM8 dah mahal dah. Sekarang ni RM10 satu. Dia nak makan yang ikan keli, harga lain pula. Jadi benda ni menyebabkan rakyat, macam mana ni? So kerajaan nak bekerja, you kena mendengar, jangan menafikan realitinya. Ya, dengan prestasi yang ditunjukkan oleh PN dan PAS dalam PRN baru-baru ini, adakah PAS ingin mengekalkan wajahnya sebagai dengan imej konservatif, dengan imej yang agak digeruni oleh bukan Islam, dan pada masa yang sama memasang hasrat untuk menguasai negara Malaysia yang wajahnya lebih majmuk dan pelbagai kaum, contohnya yang seperti di Sabah dan Sarawak? Ya, PAS sebagai satu parti politik di Malaysia yang berdaftar di Malaysia ni perlu memahami demografi di Malaysia. Jadi tak timbul soal kata PAS ni hanya perjuangkan satu kaum saja ataupun satu agama saja. Dan realiti masyarakat di Malaysia ni perlu berbilang kaum. Sebagaimana yang disebut tadi, kita di Semenanjung dan juga mengambil kira rakan-rakan di Sabah dan juga Sarawak. Dan di Kelantan, perkara ini tak timbul. Saya sebut, banyak kali dah saya sebut ni. Kalau orang kata Green Wave, takut, tokong, kuil, akan ada tekanan kepada orang bukan Islam yang dimomokkan oleh pemimpin parti lain, saya tak nak sebut, boleh tengok news. Tu tengok Kelantan. Kelantan 33 years, tak ada. Kan? Di Kelantan ni, saya nak sebut sini lah, patung Buddha yang duduk ada, yang baring ada, yang duduk ada, yang berdiri pun ada. Yang berdiri tu kat Bacok, kat tempat saya. Perkampungan Siam, tak pernah dirampas tanah mereka. Orang Cina berniaga, tak pernah diarahkan, dirampas lesen mereka. Jadi orang Cina
nak berbudaya, nak bermasyarakat, nak berniaga, tidak ada halangan. Jadi integrasi dan asimilasi, integrasilah kaum di Kelantan itu sangat unik. Dan ketika tragedi 13 Mei 1969, berlaku huru-hara, berlaku pertumpahan darah, berlaku segala bakar, segala rampas, segala bunuh di negeri lain. Di Kelantan, Datuk Asri ketika itu mengarahkan jangan satu titik darah orang Cina pun tumpah di bumi Kelantan. Dan Kelantan rekodnya tidak berlaku sebarang pertumpahan darah ketika negeri lain. Di Selangor, di Penang, di tempat yang ada UMNO, yang ada DAP ni, bergeluman dengan darah dan pertembungan kaum. Tapi di Kelantan kekal tenang ketika itu. Jadi itulah modelnya. Jadi kalau nak kata PAS ini mau menjadi watak yang konservatif, tidak. Dan dalam PAS kita ada Dewan Himpunan. Dah berapa puluh tahun lah. Banyak orang bukan Islam boleh menjadi ahli bersekutu. Dan ketuanya menjadi senator. Pilihan raya sejak tahun 2008-2013 bertanding. Baru-baru ni pun ada yang bertanding. Kita tawarkan 10 calon PAS di Penang. Bakinya Gerakan dan juga Bersatu. 10 orang, 7 orang PAS, 3 orang Dewan Himpunan. 7 orang tu takdirnya menang semua. DSPP tu ada lonjakan. Jadi nak sebut bahawa PAS ini konservatif, anti-Cina, anti-perkauman, saya nafi sekeras-kerasnya. Buktinya, lihat Kelantan, tak ada satu darah pun tumpah, tak ada satu inci tanah pun kami rampas, dan tidak ada satu tangan pun yang kami singgung dalam kalangan rakan-rakan. Dan saya sendiri, ini personal experience, saya kawan dengan orang Cina, berjiran dengan orang Cina. Saya tinggal di Greek dahulu. Kiri kanan kat rumah mak ayah saya ni orang Cina. Kan? Adik saya yang bongsu, ayah saya hantar sekolah Cina. Dan saya di Kota Baru, rumah ayah saya, kirinya, kiri kami orang India. Corner lot orang Cina. So, biasa. Dan kalau you pergi Kelantan, you boleh jumpa orang kecek Kelantan tapi rupanya Cina. Dan you boleh dengar orang ni kecek Kelantan rupanya India. Itu uniknya Kelantan. Dan kami nak tawarkan model inilah. Model integrasi kaum yang sangat menghormati. Dan dah lama dah orang Melayu boleh makan kopitiam Cina di Kota Baru. Baik, barangkali pendekatan yang agak berbeza lah antara ini pandangan orang ramai. Membezakan pendekatan ataupun imej dan watak antara Tuan Guru Ni Aziz dengan Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang. Dua watak yang cukup dilihat berbeza. Yang satu begitu dilihat ramah dan mesra dengan bukan Islam, dan satu lagi agak ditakuti dan diguruni dengan kenyataan-kenyataan beliau yang agak keras terhadap bukan Islam. Saya melihat dia datang dengan banyak faktor lah. Tuan Guru Ni Aziz pun asalnya garang dan tegas. Tapi di hujungnya mula dilihat berlembut dan lunak. Tapi siapa yang mengenali Tuan Guru Ni Aziz, mereka tahu bahawa Tuan Guru Ni Aziz ni sangat tegas orangnya. Walaupun nampak lembut, tetapi ketegasannya sangat kuat. Berbeza dengan Tuan Guru Haji Hadi. Daripada muda sampai sekarang orang nampak garang, kan? Tapi kalau you in person dengan Tok Guru, very jovial person. Yang bergurau dengan kita, yang mengusik kami, bukan kami nak usik Tok Guru, tapi yang boleh buat juk dengan kami, Tuan Guru. Dan dengan hubungan dengan orang bukan Islam, menantu Tok Guru non-Muslim. So tak timbul lah kata, kan? Tapi mungkin circle-nya lain. Di Kelantan dahulu Tok Guru Aziz circle-nya lain. Tuan Guru Haji Hadi sebagai seorang Tok Guru, circle-nya lain. Tetapi tidaklah sampai menafikan bahawa orang bukan Islam tidak diraikan oleh Tuan Guru Haji Hadi. Buktinya kita kerap kita anjurkan dialog, sesi pertemuan, round table discussion dengan padri-padri, dengan sami-sami, dengan NGO-NGO, dan Tuan Guru boleh berdialog secara harmoni. Tak ada nak angkat-angkat suara, tidak ada nak angkat-angkat kerusi. Dan perkara ini sama saja sebagaimana Tok Guru Aziz dahulu berdialog dengan non-Muslim. Samalah juga Tuan Guru Haji Hadi berdialog dan boleh pergi ke tempat-tempat rumah ibadat lain. Tapi itulah gambarannya tidak diberikan gambaran yang baik kepada Tuan Guru Haji Hadi. Di Marang pun Tuan Guru sambut juga Raya Cina dengan menantunya pakai baju merah, ada buah oren. Pergi tengok orang Cina buat tarian singa, tarian naga. Jadi sama saja, tapi mungkin wataknya dilihat daripada mudanya watak yang keras, jadi orang ingat dia keras. Tapi Tuan Guru Aziz walaupun nampak lembut, tapi rakan-rakan mengiktiraf beliau lebih keras daripada Tuan Guru Aziz dalam bab pendirian politiknya. Tapi mungkin kita berada di penghujung-penghujung. Saya ingin bertanyakan kepada YB pengalaman
PAS berada dalam pelbagai bentuk kerjasama sebelum ini dalam Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan sebagainya, dan kerjasama dengan parti-parti yang pelbagai. Maknanya dalam Malaysia ni semua parti telah bekerjasama dengan semua parti yang lain. Jadi dalam konteks ini, di manakah kedudukan PAS? Adakah PAS mempunyai sifat yang begitu keras terhadap parti-parti yang pernah bekerjasama dengannya sebelum ini, dan apakah di manakah kelebihan yang PAS paling dapat banyak dalam kerjasama sebelum ini? Dia very interesting. Memang sekarang ni, dulu orang kata PAS ni pernah berkawan dengan semua parti dan pernah berlawan dengan semua parti. Dan sekarang ni semua parti sebegitu dah. UMNO pun dah berkawan dengan semua parti dan dah berlawan dengan semua parti. DAP pun sama. Dah berkawan dengan semua parti dan dah berlawan dengan semua parti. Jadi tadi you tanya tentang mana satu coalition yang menguntungkan PAS. Saya boleh kata sekarang ni dalam Perikatan Nasional lah. Tapi mana yang sangat merugikan PAS, lihat mana-mana parti, apabila bergabung dengan satu parti itu, dia akan rugi. Saya nak sebut di sini, mana-mana parti, you boleh jawab lah. Tengok nasib UMNO hari ni. Tengok nasib UMNO sekarang ni. Nak kejar 500 undi, hilang 5,000 undi kerana berkawan dengan DAP. Amanah berkawan dengan DAP, ditolak oleh Melayu. UMNO berkawan dengan DAP, ditolak oleh Melayu. PAS kita berkawan dengan DAP dahulu pun, ditolak oleh Melayu. Jadi bagi saya, mana-mana coalition, ada DAP di dalamnya, yang untung hanyalah DAP. Dan terbukti, PRU, DAP bertanding banyak itulah yang dia menang. PRN baru ni, bertanding banyak itu, kalah satu kursi saja. Yang lainnya semua yang dimenangi oleh DAP. Jadi yang untung hanya DAP. Parti-parti lain, PKR khususnya, Amanah apatah lagi, UMNO bernasib malang kali ini. Kenapa? Kerana mereka ini bertaut kepada DAP yang akhirnya, kalau kita belajar financial dululah, dalam merger and acquisition ni, at the end of the day ialah value creation. Kita merge, Sandabi merge dengan Guthrie dan juga Gordon Hope, ataupun Axiata dengan DG. Bila you merger and acquisition, apakah value creation? Tapi kalau merge tidak ada value creation, dia akan jadi value destruction. Saya boleh sahkan, saya boleh sebut di sinilah. Pada UMNO, mereka sedang melalui satu merger yang tidak ada value creation kepada UMNO, tetapi menjadi value destruction kepada UMNO. So it's a wake up call for UMNO. Kalau mahu kekal relevan, pilih yang keruh ataupun yang jernih. Baik, sebagai penutup barangkali kita menuju kepada kedamaian politik seperti mana yang pernah dicadangkan oleh beberapa orang analisis politik, antaranya Dr. Siva Murugan, tentang kedamaian politik, pelan rekonsiliasi nasional yang juga disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana YB melihat dalam menjamin hubungan yang lebih baik antara parti-parti politik, menjamin hubungan yang lebih baik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri? Apa yang perlu dilakukan oleh ahli politik ini? Adakah mereka perlu mengetepikan buat sementara agenda politik sempit mereka dan membuka jiwa mereka lebih besar untuk kedamaian negara dan negeri? Saya orang yang paling bersetujulah kalau kita nak politik yang damai, politik yang matang, politik yang tidak ada pertembungan, politik tidak ada maki hamun, tidak ada memfitnah ni, saya orang pertama yang menyokongnya. Siapa cadangkan, saya akan sokong. Jadi perdamaian ini menguntungkan rakyat dan menguntungkan negara dan menjamin kestabilan yang saya nak bawa ni. Saya tak pastilah kajian nak bawa apa. Sampai sudah debat, saya tak tahu Rafizi nak bawa ke mana ekonomi kita ni. Saya jelas saya nak bawa kestabilan. Jadi dalam bab perpaduan, perdamaian, rekonsiliasi, it takes two to tango. Di pihak kami sebagai Mangkang, kami sangat suka kalau kerajaan itu menghormati sepenuhnya federalism. Itu, kami dah mati kutu. And then you bagi peruntukan yang sama, kami setuju. And then you buat segala reform. You nak buat reform yang nak buat ni, hak asasi, kebebasan media, akta hasutan, buat. Tapi you tak buat. Janji tak ditunaikan. Janji tak ditunaikan ini, rakyat tertipu. Kita ni manusia, tak ada orang suka ditipu tau. Tak ada manusia yang suka ditipu, termasuk kalau dia tu penipu. Penipu pun tak suka ditipu, apatah lagi dikhianati. Apa yang berlaku sekarang ialah pengundi rasa tertipu, satu. Dan pengundi PH khususnya rasa dikhianati. Dulu kata no UMNO no DAP, tapi kawan. Dulu kata nak tangkap Hoi Hoi Yahya, sekarang ni berkawan.
Akhirnya PRN baru ni mereka tak keluar mengundi. Chinese turn out very low sebab they were very upset, feel betrayed by PH. Dulu tak nak UMNO, sekarang ni tu tak nak YNAB, sekarang ni berkawan dengan MDB. UMNO di Kelantan dan di Selangor kecewa juga. Dulu kita lawan DAP, sekarang ni berpeluk dengan DAP. Jadi mereka tidak keluar mengundi. Jadi bagi saya, politik damai, politik perpaduan, politik rekonsiliasi ini dan perlu jujur kedua-dua belah pihak. Dan kalau kerajaan nak, kita sangat alu-alukan. Kerajaan bagi hubungan yang baik dengan kerajaan negeri. Kerajaan beri peruntukan kepada kami ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Dan kita boleh reconcile perkara ini. Tapi selagi kerajaan mengambil sikap yang menganaktirikan double standard dengan Kelantan dan juga Selangor, Terengganu dan juga Kedah dan juga Penang mendapat layanan yang berbeza. Kami ahli Parlimen Pembangkang dapat layanan yang confirm berbeza walaupun kami mendapat undi majoriti 30-40 ribu rakyat. Takkan nak hukum rakyat? Kan? Kesian rakyat kami, rakyat Bacuk tak dapat peruntukan. Kan? Saya terpaksa cari crowdfunding sendiri. Kalau nak cerita ni memang sedih lah, tapi kita kena hadap lah. Kan? Kita kena hadap. Jadi kalau you are sincere untuk damai, yes, please bring it on. Kan? Sebab damai ni menguntungkan negara, menguntungkan rakyat. Dan kami sebagai ahli Parlimen Pembangkang, kita bersama rakyat. Rakyat mengadu susah dapat kerja, rakyat mengadu susah nak berniaga. Kita voice out, tapi kerajaan nafikan. Katanya kata ini tomahan rakyat, tomahan pembangkang, fitnah daripada pembangkang. Mana buktinya, mana resitnya, mana bilnya? Hari ini terjawab, lepas PRN harga ayam naik. Jadi itu saya kira nak damai boleh. Kan? Kena kedua-dua belah pihak dan ayah kena mulakan dulu. Baik, terima kasih Ibu Syahir atas penjelasan yang cukup. Kita ada perbincangan yang cukup panjang pada malam ini, saudara. Terima kasih. Kita mengharapkan perbincangan ataupun kedamaian politik yang dicadangkan sama ada oleh mana-mana pihak sekalipun, sama ada oleh pihak kerajaan khususnya yang telah pun mencadangkan pelan rekonsiliasi nasional dapat disambut baik oleh ahli-ahli politik, tidak kira sama ada kerajaan pembangkang, dan yang lebih penting adalah di peringkat rakyat, di peringkat pengikut-pengikut ini juga mengambil semangat yang sama untuk berdamai dan tidak lagi berpolitik terlalu hebat bagi memastikan kesejahteraan negeri dan negeri yang kita huni pada hari ini. Jadi saudara, saya rasa itu sahaja masa yang kita ada untuk boleh pantun perkongsian. Boleh pantun akhir? Silakan. Kali ni saya nak bagi pantun. Dah tengok tadi rasa nak bagi pantun jugalah. Okay. Pantun ni pantun format lain pula lah. Buah delima bunga selasih. Saya nak ucap terima kasih. Okey, itu pantun yang cukup simple. Mungkin akan viral lagi lepas ni, tapi okey, tak apa, kita tutup dahulu perbincangan kita pada malam ini sehingga kita berjumpa lagi dalam forum Sinar Live yang akan datang. Saya Haizar Osman. Ini adalah Sinar Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.